Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mata pelajaran sirah tahun 4, Ustazah akan ajar pelajaran 1, jihad Rasulullah SAW dan para sahabat dalam unit 6, pembukaan kota Mekah. Strategi Rasulullah SAW semasa memasuki kota Mekah. Rasulullah SAW telah membahagikan tentera kepada 4 kumpulan dan memasuki kota Mekah melalui 4 penjuru. Penjuru yang pertama adalah daripada sebelah timur, Rasulullah SAW dan Abu Ubaidah. Dari sebelah barat, Sa'ad bin Ubadah dan Ali bin Abi Talib. Dari sebelah utara, Zabir bin Al-Awam. Dan dari selatan, Khalid bin Al-Walid. Itu adalah 4 penjuru mengelilingi kota Mekah. Rasulullah SAW telah meminta semua tentera Islam untuk tidak melakukan kekerasan ataupun pembunuhan ke atas penduduk Mekah kecuali sekiranya terpaksa. Dan semasa memasuki kota Mekah, Rasulullah SAW telah menawarkan jaminan keselamatan dan tidak akan mencederakan sesiapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, Masjidil Haram dan rumah mereka sendiri. Itu adalah tawaran jaminan keselamatan daripada Rasulullah kepada semua penduduk Mekah. Pertempuran hanya berlaku di bahagian selatan kota Mekah sahaja, yang mana tentera Islam telah dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid menghadapi tentangan daripada kafir Quraisy yang diketuai oleh Ikramah bin Abu Jahal. Pertempuran tersebut telah mengorbankan 2 orang tentera Islam dan 13 orang tentera Quraisy. Rasulullah SAW dan tentera Islam bertakbir dan bertahmid semasa memasuki kota Mekah tanpa mendapat tentangan daripada tentera musyrikin. Rasulullah SAW kemudiannya masuk ke kota Mekah dan bertawaf mengelilingi Kaabah dan mencium Hajarul Aswad. Rasulullah kemudiannya menyuruh tentera Islam meruntuhkan kesemua 360 berhala yang berada di sekeliling Kaabah. Baginda juga turut masuk ke dalam Kaabah dan mencuci dinding Kaabah dengan menggunakan air Zam-Zam dan menunaikan solat. Baginda turut menyampaikan ucapan kepada penduduk Mekah pada ketika itu tentang keagungan dan kebesaran serta kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Baginda juga turut memaafkan dan membebaskan semua penduduk Mekah yang pernah menentang Islam suatu ketika dahulu. Dan tindakan tersebut, tindakan Rasulullah itu menyebabkan mereka, iaitu penduduk Mekah pada ketika itu, beramai-ramai memeluk agama Islam lantaran tertarik dengan kebenaran dan kesucian agama Islam. Tajuk seterusnya, faktor kejayaan pembukaan kota Mekah. Apa faktor ataupun sebab Rasulullah berjaya untuk menakluki kota Mekah? Yang pertama, kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam menyusun strategi yang hebat. Kedua, semangat jihad
dan kekuatan akidah umat Islam pada ketika itu, yang mana menjadikan mereka yakin berada di pihak yang benar. Sebab seterusnya adalah perpaduan dan kerjasama umat Islam yang mantap telah menjayakan semua strategi yang dirancang oleh Rasulullah SAW. Faktor seterusnya adalah banyak penduduk Mekah pada ketika itu telah tertarik dan seterusnya memeluk agama Islam. Faktor yang kelima, tentera musyrikin semakin lemah kerana banyak penduduk Mekah ketika itu termasuk pemimpin dan pembesar Quraisy telah memeluk Islam. Dan yang terakhir adalah pemimpin Quraisy telah terkorban dalam peperangan seperti Abu Jahal bin Abdul Muttalib dan Utbah bin Rabi'ah. Itu adalah sebab ataupun faktor kejayaan pembukaan kota Mekah oleh Rasulullah SAW. Seterusnya Ustazah akan bacakan kesan pembukaan kota Mekah. Apa kesan dia? Yang pertama, Rasulullah SAW diiktiraf sebagai pemimpin terulung pada ketika itu, dan syiar Islam semakin berkembang. Dakwah Islam dapat dijalankan secara terang-terangan dan tersebar luas ke seluruh semenanjung tanah Arab. Kesan yang keempat adalah umat Islam dapat beribadah tanpa sebarang gangguan oleh mana-mana pihak, terutamanya orang kafir. Dan yang terakhir adalah masyarakat Mekah hidup dengan aman dan bekerjasama walaupun berbeza pegangan agama. Itu adalah beberapa kesan daripada pembukaan kota Mekah. Sekian sahaja untuk hari ini. Terima kasih kepada semua murid-murid Ustazah yang menonton video penerangan Ustazah mengenai tajuk pembukaan kota Mekah. Sedikit penghayatan, syiar Islam merupakan tanggungjawab umat Islam, strategi yang bijak dan terancang membantu menjayakan sesuatu tindakan, dan memaafkan kesalahan orang lain merupakan satu amalan yang terpuji. Ustazah doakan semua murid Ustazah dapat mengulang kaji pelajaran di rumah dengan baik. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.